Alhamdulillah, murid-murid, jadi dengan apa yang Ustaz bagi bayangan kepada awak tadi, maknanya awak dah nampak lah hari ni kita akan belajar tajuk bab apa? Bab asas-asas kebersihan ataupun dalam bahasa Arabnya taharah. Baik, untuk teruskan pelajaran saya akan share skrin ataupun slide kita hari ini. Sekejap Boleh nampak ke? Nampak Ustaz. Boleh. Sekejap saya cuba nak zoom sekejap. Okey, kita pelajaran kita ini bersuci adalah asas kebersihan ataupun dalam bahasa Arabnya adalah taharah. Okey, baik. Sebelum kita pergi pada tajuk yang seterusnya, jadi saya nak beri sedikit pencerahan lah bab-bab yang akan kita belajar selepas ni dan juga pengenalan kepada taharah. Okey, kita pergi kepada slide yang pertama. Ya. Nampak ke slide saya ni? Nampak Ustaz? Nampak Ustaz? Okey, dalam tajuk kita pada kali ini kita akan belajar tentang menyatakan maksud dan hukum taharah, menyenaraikan alat-alat bersuci dan menyatakan jenis-jenis air, perbezaan antara suci dan bersih, menyatakan kepentingan bersuci terhadap diri dan persekitaran, dan juga bab yang terakhir menyatakan perbezaan angkat hadas dan menyucikan najis. Okey. Untuk kelas kita pada hari ini insya-Allah kita akan pergi dulu kepada menyatakan maksud dan juga hukum taharah. Baik, slide yang seterusnya ini saya akan menerangkanlah apakah dia maksud taharah. Baik, maksud taharah ataupun bersuci menurut bahasa iaitu suci dan bersih. Saya paksa tarik slide sebab dia lari sikit. Okey, menurut bahasa suci dan bersih, dan menurut istilah suci dan bersih daripada hadas dan najis, iaitu suci daripada hadas dan bersih daripada sebarang najis pada badan, pakaian dan juga tempat ibadat. Okey, apa yang dapat kita faham daripada istilah ni tadi? Maksud kepada taharah adalah suci ataupun bersih daripada najis-najis, daripada hadas, sama ada hadas besar ataupun hadas kecil. Dan hukum kita bersuci adalah hukum wajib dan menjadi syarat sah sesuatu ibadat. Yang mana sebab apa dia wajib? Sebabnya kita apabila kita nak melakukan solat, kita perlulah menyucikan diri, suci daripada contohnya suci daripada najis atau contoh macam tak cicak apa semua tempat solat kita. Tempat solat kita pun kita perlu pastikan dia suci daripada najis. Dan sebelum solat kita buat apa? Boleh wuduk. Sebelum solat kita berwuduk. Jadinya syarat sah ataupun bersuci sebelum solat itu ialah dengan mengambil wuduk. Di mananya kita mengambil wuduk, kita kena menyucikan hadas-hadas yang ada pada badan kita. Yang mana badan kita ni tertanggung najis. Sebelum kita melakukan solat tu, jadi kita mengambil wuduk, kita dah pun menyucikan diri kita untuk kita melakukan solat, untuk bertawaf dan juga memegang ataupun menyentuh Al-Quran. Yang mana kalau kita nak sentuh Al-Quran ni, kita nak menangguk Al-Quran, kita perlu ada wuduk. Kalau tak ada wuduk, apakah hukum dia kalau tak ada wuduk? Tak sah Ustaz. Tak sah apa? Tak sahnya berdosa lah kalau kita bawa Al-Quran tak ada wuduk. Sebab itulah kita diwajibkan, hukum dia wajib. Kita bersuci yang mana dia menjadi syarat sah sesuatu ibadat. Macam saya sebut tadi lah, tak kira lah kita nak solat ke, kita nak bertawaf dan juga memegang Al-Quran. Dan seterusnya kita pergi pula kepada dalil taharah. Saya nak minta salah seorang daripada kamu baca, boleh tak? Siapa boleh volunteer? Boleh Ustaz, saya boleh Ustaz. Ya? Saya boleh Ustaz, saya boleh. Okey. Nampak Man slide Man? Nampak Ustaz, nampak. Okey, cuba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang yang banyak bertaubat dan membersihkan diri. Surah Al-Baqarah ayat 222. Okey, baik, terima kasih Heman. Bagus Heman. Sebab itulah sebab apa saya nak kamu semua volunteer untuk baca surah-surah ni, sebab dengan saya
Dengan saya menyuruh awak baca ni, kita dapat kesan tahap mana awak boleh baca surah-surah Al-Quran ni. Alhamdulillah, Aiman okey tadi. Aiman dah okey lah dia punya bacaan dia tadi. Okey, baik kita teruskan pada dalil tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyukai atau suka kepada orang yang banyak bertaubat dan membersihkan diri. Yang mana kita faham daripada dalil di sini, mana Allah Taala menyukai orang-orang yang banyak bertaubat. Yang mana bertaubat ni kita fahamlah, iaitu minta pengampunan daripada Allah Taala daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Okey, dan juga membersihkan diri, maknanya Allah Ta'ala suka kepada orang yang bersih, orang yang menjaga kebersihan diri. Dapat faham situ semua? Faham Ustaz, faham. Faham Ustaz? Alhamdulillah.